Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera ya, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas seperti biasa, tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya Regi Jesse Ritaudin. Share juga link Telegram bersama rakan-rakan anda. So, tujuan live ini bukannya untuk menjawab mana-mana soalan, tetapi untuk membincangkan sesuatu yang saya kira anda akan dapati menarik ya, as food for thought. Okay. Now, beberapa hari lalu saya telah membuat live dan anda perlu tonton live-live saya sebelum ini. Contohnya live saya berhubung KK Mat ni, anda perlu tonton pendirian saya. Dan juga malam tadi saya membuat satu live berkenaan dengan isu pilihan raya kecil Kuala Kubu Baru. Anda perlu tonton apakah implikasi isu KK Mat terhadap PRK Kuala Kubu Baru yang dijangka berlangsung ya, tak lama lagi. So, beberapa hari lepas saya ada mengutarakan pandangan saya bahawa tidak ada jalan lain melainkan Parlimen dibubarkan secepat mungkin tahun ini untuk mendapatkan mandat baru rakyat, yang kemudiannya kita terima sebarang keputusan yang dicapai. Kerana situasi politik di negara ni, bacaan saya ianya sudah sampai tahap genting dan melepasi ya, the point of no return. Maknanya kalau ada pun dulu peluang untuk rundingan ke berbaik ya, ianya sudah tidak wujud lagi. Kesemua parti blok yang terlibat dalam kerajaan yang ada sekarang ni sudah melangkaui titik itu, dan sekini tidak saya lihat mustahil sebarang penambahbaikan dalam suasana politik boleh dicapai. Ianya akan hanya menjadi lebih buruk. Saya lihat ada sudah tertanam sifat berdendam ni. Kalau dulu kita rasakan kerajaan sedang berdendam, tetapi sekarang saya lihat dendam ini sudah ada di kesemua pihak ya. Dan sikap tidak bertoleransi langsung. Maknanya jika berlaku satu-satu isu melibatkan kerajaan, ianya akan dibawa ke tahap krisis oleh pembangkang. Dan begitu juga jika ada wujud satu isu yang boleh dijadikan kesempatan untuk kepentingan politik oleh kerajaan melibatkan pembangkang, ianya akan war-warkan ke tahap krisis. So banyak isu yang sedang berlega di sini dan ianya hanya memburukkan keadaan. Rakyat makin marah, makin resah, bukan hanya dengan situasi politik tetapi dengan faktor-faktor ekonomi, ringgit, kos sara hidup yang menggila tidak sepertinya sebelum ini dalam sejarah tanah air. Rakyat marah gusar sebab banyak perkara yang berlaku tidak diberi penjelasan oleh kerajaan. Contohnya satu benda yang mudah ya, di manakah perginya beras tempatan? Sudah setahun setengah kita tidak ada jawapan. Okey, atau setahun lebih lah semenjak isu tu wujud, tidak ada jawapan. Krisis-krisis yang tidak pernah terjadi sepertinya sebelum ini kini terjadi. Prestasi kerajaan, tak kira lah dia cerita apa, banyak ini pelaburan diluluskan apa, dia boleh cerita banyak benda, tetapi the results ya, dari sudut pencapaian ekonomi, pencapaian ringgit, kos sara hidup terburuk dalam sejarah. Kalau kita lihat 3-4 dekad yang lalu, terburuk dalam sejarah. We are at the worst point, titik yang tahap yang paling buruk. Dan juga dari sudut rantau, bila kita lihat kekuatan mata wang, ekonomi, biar nak cerita apa kita boleh cerita, tetapi kita berada pada tahap terburuk di rantau ini. So rakyat pun sudah menilai siapakah dia Pakatan Harapan dalam erti kata sebenar. Pakatan Harapan pernah mentadbir pada 2018 di bawah Tun Mahathir.
Dan Pakatan Harapan telah memungkiri janji dan alasan diberikan oleh contohnya Anwar Ibrahim bahawa dulu saya bukan Perdana Menteri, ya. So kemudian bila Pakatan Harapan kembali tetapi kini bersama Barisan Nasional, semua janji tidak ditepati, tetapi alasan baru kalau kita lihat di media sosial, puak-puak pro pakatan, alasan diberi kononnya sekarang ni kita bukan mentadbir seorang diri tetapi kita bersama barisan, jadi kita tidak boleh ikut rentak kita. Itu pun saya dah jelaskan satu penipuan, kerana sesiapa sahaja penganalisa politik sebelum PRU 15, ya, pada ketika pakatan menabur janji-janji, tahu bahawa PH tidak mungkin menang pilihan raya dengan sendirinya. Dia terpaksa bekerjasama juga dengan pihak lain, dan ini diakui oleh PH sebelum PRU 15. Maknanya dia dari awal dia dah tahu dia akan kerjasama dengan parti lain. So mengapa tabur janji? So rakyat sudah menilai semua tu, janji-janji yang dimungkiri. Rakyat sudah menilai penipuan. Contohnya PH kata dia nak lawan kleptokrat, dia tidak mungkin berkompromi dengan kleptokrat. Hari ini dia tidur sebantal dengan kleptokrat. Kemudian ada pemimpin yang mereka dedah bukti hitam putih melakukan kesalahan tetapi dia tidak diambil tindakan, sebaliknya dinaikkan menjadi seorang penting dalam kerajaan. Rakyat boleh menilai. Kemudian kita lihat belah-belah UMNO sebagai contoh. Rakyat boleh menilai penipuan bahawa no Anwar, no DAP, semua dia boleh nilai. So tidak ada apa-apa yang boleh dilakukan oleh PH maupun UMNO sekarang ini yang mungkin boleh mempengaruhi rakyat untuk mempercayai bahawa sebab kita macam ni, sebab ini, semua dah is all out on the table. Semuanya mereka dah ditelanjangkan. Sekarang rakyat dapat menilai, kan. So paling elok dibubarkan parlimen supaya kita dapat mandat baru rakyat. Kemudian selepas itu siapa yang menang kita terima. Kalau PH menang kita terima, kalau UMNO menang kita terima, kalau Perikatan Nasional menang kita terima. Dan saya jelaskan dalam live itu, sekarang adalah detik masa paling opportunis bagi Pakatan Harapan untuk mencetuskan pilihan raya, kerana kemampuan kewangan contohnya Bersatu dah kurang, akaun dibeku dan sebagainya. Dan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional memegang jentera pentadbiran. So banyak kelebihan pada puak pentadbir untuk diadakan pilihan raya. So saya telah beritahu, the only solution yang tinggal sekarang ialah lepaskan balik pada rakyat supaya kita dapat menilai dalam keadaan Bersatu tidak ada sumber kewangan seperti dia ada pada PRU 15. Benar tak rakyat tidak melihat, tidak terdorong dengan duit sogokan, tetapi sebaliknya dia benar-benar sokong Perikatan Nasional? Sebenarnya rakyat benar-benar sokong Perikatan Nasional tu kita dah lihat dalam pilihan raya 6 negeri, ya. Masa tu pun Bersatu tak banyak duit tetapi rakyat tetap menyokong Perikatan Nasional, ya, Melayu Islam, dan sokongannya meningkat. Tetapi kita uji sekali lagi pada PRU 16. So selepas saya beritahu itu, saya lihat tiba-tiba di media sosial ada perbualan bahawa ada ura-ura PRU 16 akan diawalkan dan ada tanda-tanda ianya akan berlaku di 2024. Dan hujah yang diberikan, selain daripada memetik apa yang saya kata, hujah yang diberikan juga mereka berkata kita boleh lihat UMNO tidak sehaluan dengan Pakatan Harapan. Okey, babak tidak sehaluan ni mereka merujuk contohnya dalam isu KK Mat. Mereka kata UMNO bertindak seperti pembangkang dalam kerajaan, dan mereka sekali lagi memetik apa yang saya kata, dan memang benar saya pernah beritahu. Amat pelik sebab cara Dr. Akmal, Ketua Pemuda UMNO ni, seolah-olah dia pembangkang dalam kerajaan. Sebaliknya dia tidak memanfaatkan kedudukan dia sebagai pemimpin sebuah parti dalam kerajaan untuk menekan presiden parti dia yang merupakan timbalan Perdana Menteri, untuk mengambil langkah-langkah konkret untuk mencari penyelesaian terhadap isu penghinaan agama. So ini saya utarakan, dan kemudian orang petik dan orang kata memang nampak tanda-tanda PRU tahun ini. Lebih-lebih lagi kononnya sebab tengok DAP dia menyelar UMNO, ya, dia tak puas hati. Dan kemudian mereka petik lagi satu kenyataan saya yang di mana saya beritahu Anwar sendiri nampaknya tak berani tegur Ketua Pemuda UMNO, dan itu benar dari sudut
penampilan itu yang saya nampak lah. Tetapi anda perlu sedar, semua ni boleh jadi permainan. Saya tidak tahu ianya permainan ke tidak, tapi boleh jadi permainan. Permainan macam mana? Sebagai contoh, dalam politik, saya bukan rujuk pada isu KK Mat. Secara amnya, macam-macam permainan politik boleh ada. UMNO nak tarik pengundi Melayu Islam, ya. PH nak kekalkan pengundi Cina dengan India. Jadi satu main watak untuk menyelar UMNO, kerana UMNO melakukan sesuatu untuk memperjuangkan orang Melayu Islam. So DAP contohnya menyelar bila contohnya satu syarikat diserang atau satu organisasi diserang kerana kononnya organisasi itu tidak mesra dengan orang Melayu sebagai contoh, ya. So jika UMNO serang organisasi atau syarikat itu, DAP akan pertahan syarikat itu dan mengatakan UMNO jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu menghukum, ya. UMNO pula boleh berkata ini keperluan kita untuk melakukan perkara itu. Sebenarnya bukan. Sebenarnya anda perlu menerusi lunas-lunas perundangan, ya. Anda tidak boleh buat ikut suka hati, tetapi dia akan perjuangkan begitu. So UMNO akan melembutkan hati orang Melayu Islam dan DAP akan dilihat mempertahankan orang Cina. So esok andai kata parlimen dibubarkan, kemudian ada pilihan raya dan UMNO dilihat memperjuangkan dalam kerusi-kerusi DAP, sebagai contoh seorang calon DAP, orang Melayu Islam ada kata mungkin ada segelintir orang Melayu Islam akan terpengaruh dan berkata, oh tidak jadi masalah kalau kita sokong calon DAP itu, kerana UMNO ni dia sedang sokong calon DAP itu. Dah hari itu kita dah lihat UMNO ni dia bila sampai masa nak perjuangkan isu Melayu Islam, dia akan perjuangkan. So macam-macam permainan boleh jadi. Saya tidak tahu ini permainan ke tidak, tetapi saya lihat benda ni tak masuk akal, ya. Kerajaan dia tidak berani, ya, kepimpinan utama kerajaan tidak berani tegur orang depa sendiri. So ini menjadi tanda soal, ya. So jika PRU diadakan dan perlu diadakan secepat mungkin, tetapi jangan pula anda merasakan Perikatan Nasional semestinya akan mendapat sokongan Melayu Islam seperti dulu-dulu, ya. Sekarang ni apa yang PH dan UMNO perlu hanya satu je. PH dah ada sokongan Cina, dah ada sokongan India. Dia cuma perlu menarik lebih kurang 20% tambahan pengundi Melayu Islam berbanding dengan PRU 15 dah cukup. Dia boleh menang pilihan raya tu, ya. Dia cuma perlu tarik sejumlah kecil. So macam-macam permainan sedang berlaku, dan saya hendak berbalik kepada kenyataan Hamzah Zainuddin dulu yang memberitahu bahawa jangan anggap gelombang sokongan terhadap Perikatan Nasional ni boleh kekal sampai bila-bila. So Perikatan Nasional perlu mengorak langkah untuk menjadi lebih matang dalam politik dia. Betul kata Hamzah Zainuddin tu. Dan sekarang ni saya lihat Perikatan Nasional, cara dia menangani isu, membuat kenyataan dalam isu KK Mat ni betul. Apa yang PAS cakap betul. Tetapi adakah PAS dengan bersatu dapat bersantun dengan Melayu Islam untuk menyedarkan mereka apa yang harus, apa yang tidak harus, apa yang patut, apa yang tidak patut, had, qada, ya, seperti mana yang termaktub dalam agama Islam, cara kita nak menangani sesuatu supaya orang Melayu Islam tidak terbawa-bawa dengan politik yang mungkin dimainkan untuk, ya, dengan menggunakan agama sebagai alasan untuk mendapat sokongan Melayu Islam. Itu yang saya nak lihatlah Perikatan Nasional mampu buat ke tidak. So jika diadakan PRU, saya tidak boleh beri jaminan, ya, Perikatan Nasional boleh kekalkan pencapaian sekiranya Perikatan Nasional tidak mula bertindak secara agresif untuk bersantun dengan orang Melayu Islam, ya. Kerana jika Perikatan Nasional terlalu leka, terlalu yakin dengan sokongannya, dia akan beransur-ansur lemah. Kerana
ada pihak-pihak berkepentingan mungkin ambil kesempatan dengan memainkan isu ke tahap ekstrim untuk menarik sokongan Melayu Islam. Dan saya berpendapat bahawa dengan 1-2 insiden seperti ini sahaja, mungkin akan diadakan PRU awal. Dan mungkin sebilangan Melayu Islam, walaupun kecil, akan beralih sokongan kepada Pakatan Harapan dan UMNO. Dan mungkin selepas pilihan raya itu, Barisan Nasional dan Pakatan Harapan akan mendapat pegangan kerusi yang lebih besar. So ini adalah satu amaran kepada Perikatan Nasional. PH dengan Barisan Nasional may catch you off guard. Mereka mungkin akan membuat kejutan terhadap anda. Tapi apa sekalipun, perlu diadakan PRU awal. Kerana keadaan akan, bacaan saya, keadaan politik di negara ini akan bertambah buruk dan rakyat akan bertambah seksa. Kita perlukan mandat baru. So, itu pendapat saya, ya. So, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.